UMNO dan PAS perlu mencari pelan damai kerana umat Islam ketika ini terlalu bosan dengan pertelagahan. Maknanya sekarang ni bukan rakyat biasa. Dan kita tengok sendiri sekarang ni hubungan rakyat biasa sama ada penyokong PAS dan UMNO tidak setegang dahulu. Tapi masalahnya yang susah antara pemimpin. Bagaimana perkara ini boleh? Itu sebab saya kata kalau kita nak lihat perpaduan nasional ini bermula dengan perpaduan Melayu dulu, suka tak suka kita kena damaikan dua buah parti terbesar Melayu ni. UMNO yang ada 78 kursi di Parlimen dan juga PAS yang ada lebih kurang 23 kursi di Parlimen. Bila mereka ni bersatu, banyak perkara yang kita boleh buat. Kita sekarang ni jangan fikir soal dalam negara saja. Kita sekarang ni yang amat bohong Perdana Menteri sedang membawa kita kepada satu era di mana kita kena berjuang dan bersaing dengan negara-negara lain. Kalau kita nak kukuhkan negara kita, suka tak suka, kita kena bersatu menyokong segala dasar yang cuba dibawa oleh Barisan Kabinet di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang itu saya nampak cukup jelas. Ni naik Presiden PAS Datuk Mahfuz Umar semalam buat pernyataan sekali lagi menegaskan PAS tidak akan bersama dengan UMNO. Kali ini bila menjadikan kalau macam Datuk Nur Aziz Menggunakan Islam, dia duduk UMNO Sekutu Zionis pula sebagai alasan. Nampaknya mereka berbagai alasan mereka cari untuk memastikan bahawa ini tidak menjadi kenyataan. Ya, Mahfuz ni kawan lama saya lah dulu. Saya nak beritahu lah, dalam PAS sekarang ni dia ada dua kumpulan. Dalam PAS sekarang ada dua kumpulan. Pertama, kumpulan yang meletakkan walak dia, kesetiaan dia kepada Tuan Guru Haji Hadi sebagai Presiden Parti. Tetapi ada satu kumpulan yang diberi nama kumpulan Erdogan. Kumpulan ini walak dia, kesetiaan dia bukan kepada Presiden PAS tetapi kepada Ketua Umum PKR iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hal ini sebenarnya apa yang berlaku? Kenapa wujud kumpulan ini? Mereka ini kebanyakannya bukan daripada golongan ulama. Mereka ni kebanyakan daripada golongan profesional dan bukan daripada latar belakang agama. Mereka ni yakin bahawa kalaulah kata Pakatan Pembangkang berjaya memerintah dalam pilihan raya umum ke-13, mereka tahu bahawa DAP tidak akan bersetuju Tuan Guru Haji Hadi ataupun Tuan Guru Nazim menjadi Perdana Menteri. Impossible, mustahil. Jadi mereka nampak satu-satunya manusia yang mungkin akan dipersetujui oleh DAP untuk menjadi Perdana Menteri ialah Anwar Ibrahim. Itu sebab pemimpin-pemimpin Erdogan ini mereka buat mereka placing diri mereka menempatkan diri mereka di tempat di mana mereka meletakkan diri mereka sebagai penyokong tegar Anwar. Mereka meletakkan diri mereka sebagai penyokong tegar Anwar dengan harapan sekiranya kerajaan pembangkang ini berjalan memerintah dan Anwar menjadi Perdana Menteri, mereka inilah yang akan menjadi menteri-menteri kabinet. Dan kita kena faham Anwar ni dia punya gerakan cukup licik. Dia bukan hanya meraih sokongan daripada pendukung-pendukung utama PAS, tetapi dia juga meletakkan beberapa orang-orang kanannya memasuki PAS. Dan mereka ni ada di antara mereka sampai ke tahap jadi susah pun ada satu ketika dulu. Sekiranya orang Melayu bersatu atas kurangnya UMNO dan PAS dapat bekerjasama dalam isu yang mendekatkan kepentingan Melayu dan Islam, pasti ada yang kurang senang. Mungkinkah kumpulan-kumpulan ini bukan satu kumpulan, takut ada dari sudut-sudut lainnya, sudut ekonominya, sudut nasionalistiknya yang kurang senang dengan usaha ini? Saya nampak kalau orang yang mungkin tak senang dengan penyatuan ini, sudah pastilah orang yang akan rugi sekiranya PAS dan UMNO bersatu. Dan dalam konteks masa, saya nampak pertamanya yang akan rugi Anwar Ibrahim lah. Mereka yang bercita-cita nak jadi Perdana Menteri. Kalau menjadi realiti pergabungan ini, sudah pasti harapan Anwar untuk menjadi Perdana Menteri itu tidak mungkin akan kesampaian. Yang kedua, kita lihat ada juga di kalangan tokoh-tokoh yang sekarang ini menaja Anwar, sama ada daripada dalam negara atau luar negara. Tokoh daripada dalam negara bila dia taja PKR umpamanya, sudah pasti mereka mengharapkan sekiranya PKR berjaya memerintah, mereka akan dapat meraih keuntungan. Sebab Anwar dulu masa dia jadi timbalan Perdana Menteri pun banyak orang yang dijaga. Dan orang-orang ni saya tahu kan, saya dulu pernah bersama dengan dia. Saya tahu bahawa orang ini masih lagi ada di antara mereka yang masih membantu Anwar. Dan saya nampak mereka tidak akan bantu sekiranya mereka tidak melihat bahawa Anwar mungkin boleh membantu dia semula di masa akan datang.
Ini pertama. Yang kedua, kita lihat yang ketiga, orang yang mungkin akan tidak mahu melihat benda ini berlaku ialah mereka dari luar. Sebab saya nampak bahawa Anwar bukan hanya mendapat dana daripada dalam negara, dia juga pernah dapat dana daripada luar negara. Saya pernah pada tahun 2003, saya ketika itu masih lagi menjadi ahli majlis pimpinan tertinggi keadilan. Ketika itu ada satu isu yang saya bangkitkan bila mana Presiden parti ketika itu Datuk Sri Wan Azizah binti Wan Ismail telah pergi keluar untuk mendapatkan dana bagi membolehkan PKR bertanding pada pilihan raya tahun 2004. Saya nampak orang yang menaja, orang asing yang menaja PKR pada tahun 2004 ni, mereka juga mengharapkan supaya jika Anwar berjaya menjadi pemerintah, mereka akan dapat buat perniagaan di sini. Dan yang kedua, mungkin mereka mengharapkan segala dasar-dasar luar yang dilakukan oleh negara-negara tersebut mungkin akan dapat diikuti oleh Anwar. Dan ini ancaman yang saya nampak cukup berbahaya, dan antara sebab kenapa PAS harus bersama dengan UMNO. Tapi kalau betul macam saya kata tadi, takkan PAS betul naif tidak dapat menghidup kali ini? Saya nampak harapan mereka untuk meraih sesuatu jika Anwar berjaya memerintah, mengatasi taat setia kepada PAS, mengatasi taat setia dia kepada dasar PAS, iaitu nak melaksanakan Islam. So dalam kata lain, maksud saudara, PAS lebih banyak dipengaruhi orang luar agar tidak bersama dengan UMNO. Saya tak cakap dipengaruhi oleh orang luar. Saya mengatakan bahawa ada di kalangan PAS sendiri yang tidak meletakkan kesetiaan dia pada parti mereka, tetapi lebih dipengaruhi oleh Ahmad Ibrahim disebabkan agenda peribadi mereka. Yang satu lagi, setiap kali polemik mengenai perpaduan Melayu ditimbulkan, berlaku sekarang tu, banyak jadi, jangan lagi polemik. Tapi polemik biasanya untuk mendekat, merapatkan. Tapi dalam konteks hubungan Melayu tu, terutamanya PAS dengan UMNO ni, macam bandah pula. Keluar je pasal PAS ni, mesti ada yang akan menentang, membantah, mengeluarkan kenyataan yang negatif, malah menuduh. Macam ulama cuba tu, ulama pula dituduh. Macam tu. Itu sebab saya cakap di awal tadi, yang paling penting dalam menjayakan usaha penyatuan Melayu yang akhirnya akan membuahkan penyatuan nasional ni ialah 4 orang je. 4 orang ni harus berbincang secara tertutup, kalau boleh rahsia-rahsiakan. Tidak perlu diketahui oleh media, tidak perlu diketahui oleh pimpinan-pimpinan lain, sehingga mereka mencapai matlamat perbincangan mereka di saat akhir. Ketika itu baru dibalik kepada parti masing-masing, diperjelaskan. Apabila kita nak bersatu, kita tak boleh bersatu dengan berdebat. Kita tidak boleh bersatu dengan menganjurkan perbahasan. Ini tidak akan berjaya. Sebab cadangan saya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mengambillah apa pun sekarang, kita patut melihat polemik ini sebagai sesuatu yang positif untuk kepada Melayu dan Islam di negara ini. So selepas ini, apa yang harus dilakukan? Dan siapa yang melakukan? Apakah kita nak menggunakan kepada orang politik saja, atau NGO ke, atau ulama ke? Apa yang kita lakukan hari ini? Saya nak memetik kenyataan yang dibuat oleh Syahibus Samaha, Mufti Negeri Perak, yang selepas itu ada pihak yang mengatakan dia berbohong. Mengikut Mufti ini, dia mengatakan bahawa ada pihak daripada UMNO dan ada pihak daripada PAS telah berjumpa. Maknanya perjumpaan tu telah dimulakan. Kenapa tidak Mufti Perak sendiri kita angkat sebagai orang yang kita boleh letakkan sebagai perantara bagi membolehkan perbincangan ini bermula dan berterusan. Dan betul lah tu, kedudukan Mufti Perak tu sebagai seorang tokoh ulama besar yang cukup disandingi oleh rata-rata rakyat Malaysia, dia jadi pemudah cara. Dan kemudian perbincangan ini kalau boleh kita hentikan di sini saja. Jangan lagi kita keluarkan dalam akhbar, dalam media. Sebab saya pun nampak kalau kita berterusan memainkan isu ini, sudah pastilah pihak-pihak yang tidak mahu benda ini berjaya, mereka akan mengambil kesempatan dan mereka akan cuba sedaya upaya mereka untuk memastikan bahawa usaha menyatukan orang Melayu ini gagal. Yang ini kita kena faham betul-betul. So selepas ini mereka yang ikhlas untuk melihat ini dari kenyataan, bekerja. Bekerja. Kita kerja ke arah itu.
Dan akhirnya sekiranya berjaya, kita kena faham kejayaan kita menyatukan orang Melayu adalah untuk menguatkan bangsa Melayu. Bila bangsa Melayu kuat, maka bangsa Melayu yang menjadi tunggang negara, teraju utama negara, akan memastikan bahawa keadaan politik stabil. Bila politik stabil, ekonomi stabil, rakyat daripada negara asing, pelabur-pelabur akan datang kembali melabur di Malaysia, dan kita akan lihat ketika itu yang akan mendapat manfaat daripada penyatuan orang Melayu ini. Bukan hanya orang Melayu, tetapi orang India, orang Cina, Kadazan, Dusun dan sebagainya. Yang ini kita kena faham. Terima kasih saudara kali itu. Demikian tadi penjelasan saudara Luqman Adam mengenai Padang Melayu. Semoga matlamat kita untuk melihat Melayu Islam bersatu negara ini tercapai.